Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Rabiul Akhir 1445 bersamaan dengan 16 Oktober 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 97 sampai 101. 97 101. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan cerita apa? Cerita Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dimusuhi oleh puak-puak Yahudi. Walau dia tak pernah jumpa pun dengan malaikatnya. Cuma dia kata malaikat Jibril ni banyak masalah. Peperangan berlaku pun dengan sebab dia. Dan Jibril lah yang menyekat mereka daripada beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun jadi, dia istihad, dia kata dia tak mau ke Jibril. Maka Allah nyatakan siapa dia memusuhi Allah dan para malaikatnya, Jibril-nya, Mikail-nya, maka Allah Ta'ala benci kepada orang kafir. Ini dalam ilmu matematik yang telah kita belajar dulu. Tolak saat ada ilmu matematik akidah, 6 tolak 1 berapa? Kosong. Awal 5 pula dah. 6 tolak 1 5 tu ilmu hisab. Ini dia panggil matematik akidah. Dia beriman dengan semua malaikat, tak mahu dengan Jibril, kafir. Itu maksud dia. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan tugas Jibril membawa wahyu, bukan bawa bencana saja. Maka semua golongan yang membatalkan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, menolak kebenaran, maka mereka dianggap sebagai golongan yang fasik. Itu ayat yang kita akan baca. Jadi kita baca ayat satu persatu, kerana sang tak apa nak jadi. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sentiasa sebut qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka Yahudi lah. Lihaula'il yahud, yang telah menyangka bahawa yang menyekat mereka daripada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Jibril. Tak ada pasal-pasal kata orang. Dituduh Jibril itu kenapa? Jadi Allah perintahkan supaya Nabi kata
sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Bukan sebab peperangan, sebab apa? Sebab dia benci kepada Quran. Fungsi Al-Quran yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, maka Allah SWT beri khabar gembira kepada mereka. Ayat ini ada sabab nuzul. Tulis, pelajar tulis sabab nuzul, maknanya sebab turun ayat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas kata, aqbalat yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mari bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka kata, ya Abul Qasim, gelaran Nabi lah Abul Qasim, inna nas'aluka an khamsati asya, kami nak tanyamu 5 soalan. Fa in amba'atna bihinna, kalau kamu boleh jawab 5 soalan ini, arafna annaka nabiyyun wattaba'nak, maka kami kenallah mu ni betul-betul Nabi, kami akan ikut. Dia janji nak ikut. Fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala bani, maka Allah Ta'ala buat ke atas mereka sebagaimana Allah Ta'ala buat janji Israel, Nabi Yaqub dengan anak-anak cucu dia. Iz qalu Allahu ala ma naqulu wakil. Jadi Nabi Yaqub bila buat janji anak cucu, dia kata Allah ala ma naqulu wakil, apa yang kita kata ni Allah wakil, mana Allah menjadi saksi. Tak apalah, mari nak bersaksi dengan Allah kak, comel lah tu. Itu perangai Yahudi. Muqaddimah cantik, khatimahnya lain. Qala, kata Nabi SAW, silakan 5 soalan, tanya. Tanda ni pelajar, menarik cerita ni. Cerita ni menarik. Soalan yang pertama, akhbirna an alamatin Nabi, cerita kepada kami tanda-tanda orang itu Nabi macam mana. Menarik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainahu wa la yanamu qalbu, mata dia tidur, hati tak tidur. Maknanya kalau orang bercakap dia dengar, dia boleh jawab. Walaupun dia tidur keroh-keroh, tapi kalau orang cakap dekat dia, dia boleh jawab. Dia sedar tidur, dia jawab. Itu dia panggil tanda Nabi. Satu. Soalan yang kedua, rahsia di sebalik anak-anak kita. Dengar ni, mana anak ramah tu, tunggu tanda. Soalan yang kedua, akhbirna kaifa tu'annis al-mar'ah wa kaifa tuzakkir, bagi tahu pada kami bagaimana anak ni boleh jadi perempuan serupa dengan mak rupa dia, ada kalanya macam ayah. Ni kita kata buku rasio ni, soalan ni macam mana anak boleh jadi macam abah, macam umi. Ada anak nombor 1, muka dia macam mak dia, muka bolak, bujur sirih, macam mana. Anak nombor 2 cerah, gelap macam abah. Mana kata. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltaqiyal ma'an, apabila bertemu 2 air mani dalam rahim, fa iza ala ma'ur rajul ma'al mar'ah azkar, apabila laki-laki keluar dulu, maka dia jadi laki-laki anak tu. Kalau perempuan dulu jadi perempuan, ataupun macam ayah, macam mak, gitulah dia punya istilah. 2. 3, akhbirna ma harrama Israilu ala nafsi, ceritakan kepada kami apakah yang telah diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub, ke atas diri dia. Dia tak boleh makan apa. Qala, kata Nabi, ya kana yashtaqi irqan nasa, dia ni ada penyakit nama dia arqan nasa.
tak ada ubat makanan yang sesuai dengan dia dengan penyakit ni kecuali minum susu. Ada riwayat kata susu unta, penyembuh dia susu unta. Bagus susu unta ni, tu yang kita suruh jemaah minum susu unta. Tak mahu, tak sedap. Dia sedap susu botol juga sedap, susu unta tak sedap. Ada qala faharrama luhumaha, jadi oleh kerana dia minum susu unta ni jadi sesuai dengan dia, maka dia pun haramkan, dia tak boleh makan daging sebab daging tak sesuai dengan penyakit dia. Dia mengharamkan, Tuhan tak haram, jadi haramlah bagi puak dia. Qalu sadaqta, benar. Soalan yang keempat, akhbirna ma hadzal ra', akhbirna ma hadzal ra', ceritakan kepada kami apa yang berlaku guruh di langit. Qum, suara apa tu? Qal malakun minnal malaikatillahi azza wajalla muwakkalun bis-sahab. Tu suara malaikat yang duk jaga awan, duk halang awan. Qum, bunyi guruh. Qalu fama hadha sautul ladzi yusma', suara yang bunyi berdetung tu apa? Qala sautuhu, tu suara dia, suara malaikat bunyi. Qalu sadaqta, benar. 4 soalan dah selesai. Soalan yang kelima mencabar. Innama baqiyat wahidah, satu lagi soalan. Mana kalau jadi ni kita ikut, kalau tidak tak jadi. Dia cari pasal je, dia tak nak masuk Islam pun, tapi mari nak menguji, kata orang, mari nak menguji. Wahiyal lati nubayyuka, kalau boleh jawab ni betul, kami ikut. Qal laisa min nabiyyin illa lahu malakun, semua nabi ada satu malaikat yang menjadi perantara di antara dia dengan Allah, terima wahyu. Man sahibuka, siapakah malaikat yang bawa wahyu pada awak? Qala Jibril alaihissalam. Qalu Jibril, celak mata dia. Jibril, zakal ladzi yanzilu bil harbi wal qital wal azab, itulah malaikat yang menurunkan azab, peperangan, huru-hara, dia punya punca. Aduuna, dia musuh kami. Lau qulta Mikail, kalau kata Mikail yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, yang menurunkan rahmat, lakan kita setuju, kita masuk Islam. Tapi oleh kerana Jibril, enggak, jahat Yahudi ni. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Taala turunkan ayat ini, man kana aduwwan li Jibril, siapa dia memusuhi Jibril, maka tugas Jibril bukan tugas menghancurkan, merosakkan dunia, tapi tugas Jibril, fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah, kerja dia menurunkan wahyu Quran ke atas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hadis ini tanda akhrajahu Tirmizi wa Ahmad wal lafzu lahu. Man lafaz ni daripada Imam Ahmad. Ibnu Hajar kata sanaduhu qawi. Ahmad Syakir mensahihkan dia dalam Takhrij al-Musnad, dan juga hadis ini dikira sahih dalam Sunan Tirmizi. Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan ijma' ulama tafsir bahawa ayat ini turun jawapan kepada Yahudi Bani Israel yang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril musuh mereka. Ini bahaya ni. 5 soalan dia cari pasal. Baik. Apakah kerja Quran? Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Quran yang diturunkan itu menjadi petunjuk busyra, khabar gembira bagi orang mukminin. Itu kerja Al-Qurannya, membenarkan kitab-kitab dulu, yang benar dibenarkan, yang tak benar dibetulkan.
Satu. Yang kedua, hudan, petunjuk ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, memberi khabar gembira bagi orang beriman, bagi mereka syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pindah ke ayat 98. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Dan tu tak ada, kita dan tu sebab nak sambung ayat lepas. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Sekali lagi, ada sabab nuzul pada ayat 98. Hari ni hari dia biasanya sabab nuzul ni banyak. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, macam-macam cerita sabab nuzul, tapi sanad dia tak sahih. Itu yang kita tak nak cerita. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Al-Munir contohnya, setiap ayat tu kebanyakan banyak ayat ada sabab nuzul. Tapi bila kita semak balik, kita tak berani nak sampaikan sebab sanad dia tidak jelas. Jadi kita ambil yang jelas-jelas, yang tak kuat jangan ambil. Manusia ni kalau dah dengar, dia ulang hak tu. Sabab nuzul ayat 98, Ani bani Abi Layla qal inna yahudiyan laqiya Umar. Yahudi mari jumpa Umar. Yang tadi Yahudi mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jumpa Umar. Faqala inna Jibril alladhi yazkuru sahibukum aduwwun lana. Umar, sahabat kamu tu, Muhammad lah maksud dia sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Jibril, itu musuh kami, musuh Yahudi. Umar pun jawab, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, sampai ke akhir ayat. Umar baca spontan ya, fa nazalat ala lisani Umar. Jadi ayat ni turun membenarkan apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Umar baca dulu baru tu ayat. Itu dia panggil karamat, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia panggil muwafaqat Umar. Beberapa isu ayat-ayat Quran turun dengan sebab cadangan Sayyidina Umar. Asar ini, sabab ini dikeluar oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir. Kata Imam Ibnu Hajar, lahu turuqun yuqawwi ba'duha ba'dah. Jadi banyak jalur-jalur sanad dia yang menguatkan satu sama lain, maka riwayat ini boleh diterima. Maka Allah SWT marah kepada apa ni, kafir. Dia mari istihar Jibril itu musuh dia. Maknanya siapa dia memusuhi Allah, ataupun mana-mana malaikat yang Allah Ta'ala sebut nama mereka dalam Quran, ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Jibril secara khusus dan Mikail, ataupun mana-mana rasul daripada rasul-rasul Allah Azza wa Jalla, seperti memusuhi Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia memusuhi satu daripada malaikat, kafir. Siapa dia memusuhi satu daripada rasul, kafir. Dia kata dia terima, contohnya Nabi Isa tapi tak terima Musa, kita kata kafir. Itu yang anak ulang kalimah kepada jemaah. Matematik apa? Matematik akidah. 6 tolak 1, pandai dah jawab. 6 tolak 1 apa? Kosong. Matematik hisab, 6 tolak 2, 4. Betul tak? Matematik akidah, 6 tolak 1, out. Maksudnya kena beriman semua. Jangan ambil separuh tak jadi. Itu dia panggil matematik akidah, matematik
Matematik apa? Matematik ilmu hisab. Satu lagi dia panggil matematik tata kelola. Ni bahasa sekarang ni. Sekarang ni orang suka bahasa pelik-pelik, kita pun kena cari hak pelik juga. Matematik akhlak sama juga. Kita berkawan baik dengan orang ni, bertahun-tahun kawan. Tiba-tiba ada satu hari kita berbeza pandangan dengan dia. Dia kata tak sah, kita kata sah. Hukum ni. Dia declare, saya tak kawan lagi dengan dia tu sebab saya berbeza dengan dia. Apa punya tata kelola macam ni? Ini tata kelaut nama dia, bukan tata kelola. Kalau kita kawan, kita berbeza satu, cakap saya dengan dia alhamdulillah 99% sama. Satu je saya tak suka dengan dia. Ni dak, saya tak kawan dia. Apa punya orang lagu ni? Walah kesalahan kawan tu satu je. 5 lah kita kata salah. 5/100. Lagi sikit. Tiba-tiba awak putus hubungan, unfriend, cerca mencela sana sini, kita kata itu keburukan yang cukup dahsyat. Jadi kita akan belajar ilmu matematik, akidah 6/10, matematik ilmu hisab 6/15, matematik akhlak juga 100/5, 95. Jangan putuskan hubungan. Cuma kita tak setuju dalam 5 perkara, 5% yang ada pada dia, akhlak dia tu. Saya tak suka dengan dia ni, suka cakap banyak, suka ngutuk orang, tapi dia baik dengan saya. Dia janganlah di sini beza satu perkara beza campur terus ke dalam jadi daripada tata kelola ke tata kelaut habis. Ini masalah kita hari ini, punuhnya kita. Disitulah kerusakan yang berlaku kepada kita kerana hilang ilmu matematik, sudah hilang dari kewarasan daripada sebahagian masyarakat. Baiklah, itu kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ayat 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatnya jelas, buktinya nyata, tanda-tandanya cukup mantap, tapi orang yang telah menerima maklumat yang seperti ini tetapi dia tetap ingkar, dia lawan, maka dialah orang yang fasik, mana orang yang jahat. Awak ni senang-senang mau ngata orang jahat. Kita kena faham, jahat dari sudut akidah. Mungkin dia tak pernah pukul orang, tak pernah tampar orang, tak pernah curi barang orang, tapi dari sudut akidah tetap dia dianggap tidak baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena asingkan di antara kejahatan dari sudut akidah, kejahatan dari sudut perbuatan. Di kita ini ramai orang baik dari sudut akidah, percaya kepada Allah, tapi akhlak dia pula buruk, ada juga. Ada orang yang baik dengan orang, tapi dengan Allah zalim, menzalimi diri sendiri kerana kufur, ada juga. Baik, kita tengok lagi perangai Yahudi yang tak lekat janji, suka berjanji tapi membatalkan perjanjian. Jangan buat macam ni. Orang yang suka janji, suka tabur janji, sehingga orang menunggu-nunggu janji yang dia buat. Bila dia batal, buruk sangat perangai, keji sangat perbuatan orang itu. Sebab dia janji, orang pun percaya dengan dia, tunggu-tunggu, menunggu-nunggu kedatangannya, kemunculannya. Bila Allah Ta'ala beri, dia lupa janji, lupa kawan, lupa daratan. Maka tunggulah saat-saat yang Allah Ta'ala akan tunjuk apa yang akan berlaku.
Yahudi kerja dia janji, kerja dia batalkan perjanjian. Itu perangai. Mari kita baca ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Patutkah mereka mengingkari akan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia? Tengok ni, ikat perjanjian, buat perjanjian, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat ni kepada Yahudi. Allah kata apa? Hadza taubihun wa ta'ajjubun. Ayat ini mencela, dan Allah Ta'ala nyatakan pelik perangai puak ni, puak-puak Yahudi ni. Perangai Yahudi, mereka berjanji la yata'ahad, la yaltazimun, tidak iltizam, tidak patuh pada janji. Janji Allah Ta'ala di sini, Allah SWT minta supaya mereka beriman kepada Taurat dan beriman kepada Nabi SAW. Menjumpa dia, ikut. Fakullama wa'adu, bila mereka janji, naqadahu jama'atum minhum, ramai di kalangan mereka yang akan batal perjanjian. Ini kita kata janji ini besar, tapi manusia sombong, angkuh, lupa janji, lupa daratan. Maka kita jangan ikut perangai Yahudi yang suka berjanji dan langgar janji. Munafik menipu dalam janji lebih kurang juga. Kalau Yahudi dia panggil Ahlul Kitab. Kalau orang dalam zaman Nabi pura-pura tu dia panggil munafikin. Munafik, ada munafik Melayu, maaf, astagfirullahaladzim, kita duduk Madinah ni, munafik ada Yahudi dan ada munafik Arab. Munafik Yahudi, munafik Arab, ada dua-dua. Jadi perangai yang janji tak mau tunai, hati-hatilah kita. Kita orang Islam yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul ni, jangan sekali-kali meniru perangai-perangai yang buruk ini, supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh manusia, wal iyazubillah. Maka Allah kata bal aktsaruhum la yu'minun, ai inna aktsaral yahud, kebanyakan Yahudi ghairu musaddiqina bil haqqi, mereka tidak membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Wa adamu imanihim, bila mereka tidak beriman, itu yang menyebabkan mereka boleh batalkan segala perjanjian. Kita orang mukmin, orang beriman, jangan batalkan perjanjian, jangan tipu, jangan kelentong, kerana itu sifat mukmin. Kata orang, al mukmin la yakdzib, orang mukmin tidak bohong. Orang bohong bukan sifat mukmin, tapi bukan betul, bukan semesti dia kafir, tapi dia janji bohong. Kena ingat tu. Ini setengah orang ni dia sekarang ni tular. Orang duk tular, orang yang kita musuhi, dia tular bahawa orang ni suka mengkafirkan orang. Hasya wa kalla. Di mana mengkafirkan orang? Menjelaskan batas iman dengan kufur, itu kewajipan para pendakwah. Kena bagi tahu, tuan, ini iman, ini kufur. Siapa dia lajak ke tepi ini, maka kafir, ataupun fasik, ataupun rusak akidah. Tiba-tiba ditularkan video nasihat tu sebagai ustaz ni suka mengkafirkan orang. Kita kata inilah yang jadi masalah kepada kita. Lari channel, lari tajuk, orang nasihat supaya manusia tidak terjebak dengan kekufuran. Dia mari pulah, mari kata ustaz ni suka mengkafirkan orang, patut di-sekat. Jangan pergi, jangan masuk negeri ni, jangan beri kebenaran, macam-macam dia punya jahat. Itulah keperangan manusia. Subhanallah. Baik, kita pergi ke ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum
nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu, sebahagian daripada ahli kitab, sebahagian besarlah ahli kitab, bal aksaruhum, Allah kata kebanyakan mereka melemparkan kitab Allah ke belakang, campur belakang. Kalau campur depan boleh ambil balik, campur belakang payah nak ambil. Seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Tengok tafsir kata apa. Ia'ni walamma atal yahud, bila datang pada mana-mana Yahudi rasulul mursalun min qibalillah, utusan yang datang dari Allah Azza wa Jalla bagi umat ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang cukup maklumat detail, tepat dengan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka. Sifat Nabi, rupa Nabi, risalah Nabi, perangai Nabi. Mereka pun berjanji nak ikut. Bila tengok Nabi bukan Yahudi, bukan Bani Israel, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, ay taraka ta'ifun minal yahud, pengikut-pengikut Taurat campak Taurat, tak mau pegang, tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencampak Taurat di belakang mereka. Ini ayat mutajahilin, buat tak tahu, buat tak kenal, seolah-olah mereka ni tak tahu pun dalam kitab Taurat ada khabar gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya. Tengok nota di bawah. Yakni kaum Yahudi itu tidak beriman langsung kepada sebahagian kandungan kitab Taurat yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenarannya sebagai pesuruh Allah. Ini bermakna mereka telah melemparkan kitab Allah ke belakang, menunjukkan kekufuran mereka. Kata ulama, campak ni, kalau kita campak depan senang nak ambil balik, tapi kalau campak belakang sudah ma'assalamah. Dia panggil ma'assalamah ni sudah tamat dia punya tempoh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita dah kenal Yahudi lama dah, perangai buruk mereka ni telah terjadi. Maka kita berhati-hati dari sifat yang buruk, yang keji, yang jelek ini, supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana laknatnya lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknatnya Bani Israel sampai ke saat ini. Tengok Yahudi di Palestin, apa dia buat? Damai, perjanjian, kejap dia bom, dia hentam. Sampai hari ni pun tak habis-habis lagi. Pengkhianatan, kezaliman yang dibuat kepada sahabat kita di Palestin sudah lebih daripada mungkin 2000 dah, apa dah. Kematian yang berlaku pada umat Islam di Gaza, sudah ramai yang sudah mati, yang kehilangan rumah. Allahul musta'an. Itulah yang kita kena baca doa. Ya Allah, bantulah saudara kami di Gaza, di Palestin, alal yahudil ghasibin az-zalimin, ke atas mengalahkan Yahudi yang zalim, yang jahat. Doa tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk tunggu doa kunut nazilah aja. Kita sendiri pun doa. Apa saja waktu peluang berdoa, kita doa minta Allah selamatkan sahabat-sahabat kita di Palestin dan di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita pindah kepada 5 faedah dari ayat yang kita baca. Faedah yang pertama, tengok Yahudi mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya dia tanya, dia apa tahu sebenarnya, dia nak menguji, nak mencari alasan untuk tidak ikut Nabi. Maka ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala bawa mari ta'addud, beberapa siri-siri permohonan uzur daripada Yahudi supaya tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran.
Tengok dalam ayat, dia kata kita beriman dengan Taurat, tak terima yang lain, reject yang lain. Mereka kata kita ni akan selamat di akhirat, anak kesayangan Tuhan, Sya'bullahil Mukhtar. Tapi mereka mencari satu alasan je. Semua 5 soalan tadi dijawab, satu dia mereka tak reject, iaitulah soalan tentang Jibril alaihissalam. Kalau kita nak kata kat, kalau bahasa orang Melayu, Jibril ni menjadi kambing hitam kepada Yahudi. Bolehkah kita kata Jibril seolah-olahnya kambing hitam pada Yahudi? Dia tak nak beriman dengan Nabi, dia beralasan tak setuju dengan Jibril. Sama juga kita ni. Oh, saya sebenarnya nak ikut dah awak, tapi saya tak suka dengan kawan awak tu. Itu masalah kita. Tapi kita pun kalau kawan kita betul-betul tak baik, kena bagi tahu, dia tak jauh dia tahu. Ni kadang-kadang kita berkawan dengan orang yang tak baik, yang banyak menimbulkan kontroversi, kita diam, itu pun tak elok. Boleh menimbulkan banyak spekulasi kepada masyarakat. Jadi kita jangan jadi cari kambing hitam untuk menolak ajaran Islam, jangan. Tapi dalam bab dakwah ni kita kena hikmah dalam menangani isu-isu yang bermasalah. Jadi jangan, dan satu lagi saya sendirilah, saya letakkan diri kita ni dalam golongan pendakwah. Pendakwah boleh, kalau kata dalam golongan ulama awak ketawa tengok, ni setengah orang ni senang-senang mengaku dialah mengaruh, dialah syekh, dialah tuan guru, dialah ulama besar, orang lain salah belaka. Jangan, itu dia panggil angkat ekor sendiri macam tu. Jadi kita jangan angkat ekor, kita bagi tahu apa yang kita ada je. Pendakwah jangan gopoh nak komen, nak kritik satu-satu isu yang berlaku, kecuali setelah dikaji dahulu. Kalau tidak, huru-hara masyarakat. Biasanya ini dia panggil Yahudi menjadikan kambing hitam dia, siapa dia? Jibril alaihissalam. Kita pun bila tak mau ikut sunnah Nabi ni, macam-macam kambing hitam yang kita hitamkan, semata-mata kerana tak mau ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah ke yang kedua. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut di sini, tengok ayat, fa innahu nazzala ala qalbika biiznillah. Jibril telah menurunkan Quran ke atas hatimu, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala sebut turun ke atas hati, sedangkan Al-Quran itu turun kepada semua? Kenapa dia sebut turun atas hati? Ini menarik. Kata di ulama tadabbur, li'annahu mawdi'ul aqli wal ilmi wa talaqqil ma'arif. Hati tempat bekas untuk menerima pemikiran, menerima ilmu, menerima makrifah. Mana sumber ilmu kita dapat melalui hati. Bila hati terimalah yang lain-lain. Sebab hati itu sebagai raja. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia dia ada seketul daging ke seketul apakah. Manakala baik dia baik yang lain, kalau jahat dia jahat orang lain. Ala wahya al-qalbu, iaitulah hati. Hati mana tu? Dia panggil hati nurani. Hati nurani. Maka Allah SWT sebut dalam ayat ini, ala qalbika, turun di atas hati, bermaknanya mantap sekali penerimaan Nabi SAW kepada Quran dan kefahaman Rasulullah SAW kepada Quran, sebab Al-Quran turun di atas hati, bukan turun di tempat yang lain. Allahu Akbar. Yang ketiga, Nabi SAW setiap kali ayat yang sama lagi, ayat yang sama, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Nabi SAW bila dia nak terima Quran, berubah keadaan. Kata di para sahabat radhiyallahu anhum, kalau Nabi sedang berdiri, turun Quran dia duduk.
Kalau dia duduk atas unta duduk terduduk berat. Sekali sahabat Nabi duduk tepi Rasulullah, tertindih paha dia dengan paha Nabi, rapat sangat. Kebetulan turun wahyu ketika itu. Sahabat ni kata, macam nak cabut paha aku ni, berat sangat. Paha Nabi tu berat sangat. Maka ulama tadabbur kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wa'al Quran wa'yan kamilan. Bila Nabi kita terima Quran, dia terima sepenuhnya. Berat dia mau terima. Nak install masuk dalam hati dia tu berat. La yatatarraqu ilaihi syak, tak ada sebarang keraguan, sebab dia sudah masuk. Bahasa komputer ni install apa ni, dia punya dia panggil apa ni, upload ke apa dia, nak masuk dalam hati itu, lekat sungguh-sungguh, tak akan keluar lagi. Li'anna ma nafaza ilal qalbi halla fil qalbi, perkara yang datang masuk ke dalam hati, dia melekat dalam hati. Wa iza halla fil qalbi, apabila lekat dalam hati, maka dialah yang menjadi pengawal, dialah yang menjadi pemandu, dialah yang menjadi penuntun ke jalan yang baik. Karena itu kata orang, pendakwah yang ikhlas, nasihat orang daripada hati, insya-Allah dia akan turun pada hati. Tapi kalau kita pendakwah tidak ikhlas, keluar daripada mulut, hati duk mikir ke benda lain, duk mikir ke royalti, duk mikir ke bayaran, duk mikir ke sampul, nauzubillah. Ke pendengar juga masuk dalam telinga, tak masuk ke dalam hati, sebab dia tidak datang daripada minal qalbi ilal qalbi, dari hati kepada hati. Maka semuanya benda yang kita buat, kita nak nasihat kepada orang ke, kita nak mengajar orang ke, kita nak beri apa dia tarbiyah kepada anak-anak kita, ke pelajar kita, mesti ikhlas. Ja'a min a'maqil qalbi, mesti terbit daripada lubuk hati kita, sebarulah turun pada murid-murid kita, masuk ke dalam hati mereka biiznillah, dengan izin Allah. Ini penting sekali. Tapi kalau guru asyik duduk main jadi menta'assub je, nak suruh orang puji dia, nak suruh orang ta'assub dengan dia je, maka anak murid juga akan ta'assub. Tetapi hidayah yang dibawa, petunjuk yang dibawa, bimbingan yang disampaikan tidak melekat dalam hati, wal iyaz billah. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut, nabazi fariqum minal ladzina utul kitab. Nabaza fariqum minal ladzina utul kitab an kitaballahi wara'a zuhurihim. Allahu akbar. Ayat 101 tu. Ayat 101, walamma ja'ahum rasul minillahi musaddiq lima nabaza fariqum minal ladzina utul kitab. Mereka melemparkan kitab itu ke belakang mereka. Nabaza fariqum minal ladzina utul kitab. Kata di ulama tadi, anna nabza man indahu kitab wa ilmun, campur kitab, campur ilmu, tidak mengambil ilmu, tidak beramal dengan dia, sangat dahsyat, lebih daripada orang jahil. Apa dia? Karena itu Allah kata nabaza fariqum, mereka campur kitab dia. Dia tak ambil kitab Taurat, campur tu siapa, tidak. Tapi mereka tolak kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Tolak kebenaran yang ada dalam kitab Taurat, maka sangat keji perbuatan itu. Kita hari ini, para jemaah sekalian, kita belajar ilmu. Kita tahu ini halal, ini haram. Ini sah, ini tak sah. Ini sunnah, ini bid'ah. Tapi kita tak mau ambil. Nabaza, tolak. Maka lebih keji daripada orang yang langsung tak tahu apa. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebab itulah bila kita tengok hari ini fenomena masyarakat hari ini dahsyat. Masjid-masjid yang tak ada gendang dalam masjid dulu, sekarang ini sudah masuk bergendang. Yang duk bergendang dalam masjid itu serban belaka tu, serban belaka, 2-3 lapis serban, siap dengan kain ridak tak bau lagi. Habis masjid masuk berkompang, bangga sangatlah tu, cinta Nabi sangatlah tu. Tak pernah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, tak dia buat oleh Umar, oleh Ali. Bila kita tegur ni,
ada orang tuduh dia ni pula mencelarukan masyarakat, memecah belah. Siapa yang pecah belah masyarakat? Orang yang berpegang dengan sunnah bukan pemecah belah. Pemecah belah masyarakat ialah orang yang mencari amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berbahaya. Maka kita belajar daripada ayat ini, orang yang tolak kebenaran yang ada dalam kitab, dalam sunnah, nak ambil benda-benda lain, lebih dahsyat daripada orang jahil yang tak tahu apa yang dia buat perbuatan itu dalam keadaan jahil. Allahu akbar. Ini yang kita bimbang hari ini para pelajar. Kita kena bimbang. Kalau tidak bimbang, apa yang kita nak buat? Yang terakhir, yang kelima, wara'a zuhurihim. Allah nak kuatkan lagi betapa mereka tak mau terima kebenaran itu. Allah kata wara'a zuhurihim, campak ke belakang. Ulama tarbiyah berkata anna hadha an-nabdh alladhi kana min la yurja ba'dahu qabul. Orang yang campak ke belakang ni mana tak ada harapan lagi dia nak terima. Sebahagian penceramah pentas, dia kata kita sudah bakar jambatan. Ayat dia bakar jambatan, besok dia cari perahu berenang dalam sungai, mau pergi ke seberang. Kalau orang cakap-cakap lebih, tersudut percayalah. Kebanyakan orang yang bercakap lebih, janji manis banyak, ini semuanya tata ke laut ke akhirnya. Orang yang campak ke belakang, maknanya tak ada harapan lagi dia nak menerima kebenaran. Li'annan nabza, kalau campak depan, kita duduk tengok juga, baik juga benda ni, okey je tak, lama-lama dia ambil balik. Lakin iza wara'a az-zahar, bila campak di belakang dia tak nampak dah benda tu. Fa ma'nahu istib'adul qabul minhum, mereka tidak akan terima lagi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, murid-murid kita yang belajar ilmu, belajar sunnah, belajar Quran, belajar hadis ini. Jangan sekali-kali campak apa yang kita belajar ke belakang, tapi kita letak di hadapan. Kalau tak beramal hari ini pun, mungkin besok, mungkin tahun depan, insya-Allah. Tapi kalau letak di belakang, halas, intaha, tamaklah harapan kita untuk menjadi orang yang baik. Tamaklah harapan kita untuk menerima kebenaran, sebab kebenaran sudah dicampak ke belakang. Jadi maka kalau nak campak depan-depan lah, jangan campak di belakang. Kata orang kalau nak lawan-lawan sikit-sikit, jangan lawan kuat sangat. Kalau lawan suat amat nanti terpelanting, susah mau jawab. Allahul musta'an. Sebab itulah kita nasihat pada kita, pada pendakwah, kalau nak komen pandangan orang, nak kritik pandangan orang, jangan gopoh, slow-slow. Ni dak ni, tengok orang buat contohnya akad nikah lah, kita kata berbeza sikit dengan orang lain. Anak murid mari tanya, respon lalu, oh ini haram, perbuatan ini boleh jadi zina. Jangan tuan-tuan, jangan gopoh. Banyak kali dah kita gopoh, nanti orang jawab balik, orang lipat balik jawapan, kita sakit kepala. Jadi jangan segala benda yang kita tak mahu terima hari ni, kita letak depan kita, kita tengok, kita tilik, kita siasat, kita kaji, mudah-mudahan satu hari lagi kita terima. Tapi kalau wara' azhurihim, intaha. Sekian dulu, kita sambung lagi dalam perbincangan kita yang akan datang, insya-Allah. Iaitulah bermula dari ayat. Jemaah kita ni ada yang tanya, ada yang kita pun kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Ayat kita 102 dan 103, dua ayat je, kerana dia panjang cerita tentang masalah ahli sihir, Harut wa Ma'rut. Ni cerita Israiliyat banyak, tapi kita murnikan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.